Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan malam ini, saudara, kita nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang saya rasa penting untuk kita kupas dengan sehabis baik pada malam ni. Kenyataan Datuk Seri Anwar dalam jawapan di Dewan Rakyat hari ini, saya singgung mengenai jumlah subsidi yang dijangka mencecah 81 bilion yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Antara lain akibat peningkatan kos import bahan makanan yang sedang berlaku di seluruh dunia, kenaikan yang berlaku di seluruh dunia. Justru satu dasar baru dirangka bagi mengurangkan beban kerajaan, khususnya menerusi rasionalisasi subsidi. Ini sebenarnya apa yang dah bermula zaman Datuk Seri Najib lagi, dengan memastikan hanya mereka yang benar-benar layak diberi bantuan berbanding membiarkan golongan kaya turut menikmati subsidi. Namun ada yang bimbang pelaksanaan rasionalisasi subsidi akan menyebabkan kos sara hidup mereka meningkat. Saya beri jaminan dalam pengumuman belanjawan 2024, Kerajaan Perpaduan akan berikhtiar supaya sedaya upaya bagi meringankan beban golongan miskin dan susah, termasuk M40. Maknanya bukan hanya the B40, M40 juga, dan nasib M40 juga akan diambil kira. Sebabnya tuan-tuan, orang yang dalam kategori M40 ni sementara menunggu YB Rafizi dengan plan dia, iaitu untuk mengenal pasti kategori rakyat ini bukan lagi disukat berdasarkan pendapatan. Kalau tengok apa yang Rafizi cakap sebelum ni, kalau mereka yang RM4,000 ke bawah pendapatan isi rumah, ini dianggap sebagai the M40, the B40. Tetapi kena ingat bahawa orang yang gaji RM4,000 kalau duduk di kampung, ianya boleh dikata agak mewah berbanding dengan orang yang duduk di kawasan bandar. Dan orang yang mempunyai 2 orang anak gaji RM4,000 mungkin ianya mencukupi. Tetapi kalau ada 5 orang anak dengan gaji RM4,000, sudah pastilah tak sama. Jadi selepas ini, satu sistem baru akan diperkenalkan, di mana tahap pendapatan itu akan diukur menggunakan kaedah pendapatan bersih boleh guna. Pendapatan bersih boleh guna. Itu sebabnya saya hari ini, saya sukalah nak mencadangkan kepada kerajaan, kembalilah kepada apa yang dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional dulu. Kita dah cakap lama dah, ada sebab kenapa mulai 1 hari bulan Disember tahun 2014 kerajaan mengambil keputusan, kerajaan Datuk Seri Najib mengambil keputusan untuk menghentikan subsidi dalam bentuk bahan bakar RON95, diesel dan LPG. Kerana pada ketika itu, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kos untuk subsidi RON95, diesel dan LPG ialah 22.34 bilion pada ketika itu. Sekarang ni, kalau ikut kenyataan PMX tadi, dia sudah jadi 81 bilion lebih dalam bentuk subsidi. Tapi tak semualah. Dia ada pecahan-pecahan yang saya akan ulas pada malam ni. Umpamanya saudara, kalau dulu yang menikmati subsidi RON95 diesel ini 70% the M40 dan the top 20. Makna datang logiknya saudara, orang kaya ni kita subsidi lebih berbanding dengan the B40 yang betul-betul memerlukan. Tetapi itulah realitinya. Saya pun hairan macam mana dalam keadaan kita dah tarik balik semua subsidi 1 Disember 2014
tiba-tiba hari ini kita dapat tahu bahawa kadar subsidi yang kita subsidi dalam bentuk, saya ambil contohlah, yang paling ketara sangat ialah RON95 dan diesel. RON95 dan diesel. Saudara, amat dahsyat. Kalau dulu pada bulan Jun tahun 2014, subsidi untuk RON95 ini, saudara, hanya 68 sen 1 liter. Itu pun kita tarik balik, tuan-tuan. Kerana orang yang bawa kereta besar, lagi besar kereta dia, contohnya, lagi banyaklah dia akan dapat subsidi ataupun bantuan daripada kerajaan. Sebagai contoh, kalau orang yang isi minyak motor dengan 68 sen subsidi 1 liter, kalau dia pakai motor kapcai, dia hanya dapat lebih kurang dalam RM2.04 saja. Orang B40 ni habis kuat pun mungkin dia pakai kancil Myvi isi minyak, kalau Jun 2014, tuan-tuan, berapa dia punya kos Jun 2014? Mungkin dalam sekitar RM50 saja. Maknanya setiap kali dia isi tangki penuh, dia menikmati subsidi hanya RM17.40. Yang kelas menengah yang pakai Camry, mereka menikmati lebih kurang subsidi lebih kurang dalam RM54, kerana tangki penuh mereka RM150 pada ketika itu. Mereka menikmati. Kalau orang tak ada subsidi, dia akan kena bayar RM200 lebih, tuan-tuan. Tetapi hari ini saya nak beritahu, itu belum lagi campur bila the top 20 datang dengan Jaguarnya, datang dengan R-Classnya, dengan S-Classnya, lagi besar kereta mereka, lagi kuat mentekan darah minyak, dan kerajaan terpaksa membiayai kos untuk menanggung si kaya pada ketika itu. Itu sebab kita mengambil keputusan, kita tarik balik subsidi minyak mulai 1 Disember 2014. Cuma hari ini saya dapat tahu angka subsidi yang kita subsidi rakyat dalam bentuk RON95 dan diesel ini amat mengejutkan, tuan-tuan. Saudara, saya nak beritahu, hari ini kerajaan Dato' Seri Anwar mewarisi kerajaan dengan hutang 1.5 trilion. Hutang ni, tuan-tuan, nak kena bayar balik. Setiap tahun kita kena belanjakan lebih kurang 41.3 bilion ringgit. Tahun lepas, 2022. 41.3 bilion nak kena bayar hutang. Dan maknanya bayar pokok termasuk dengan interest untuk 1.5 trilion yang kita hari ini terpaksa ni. Okey. Kos pemberian subsidi untuk tahun 2022 saja, saudara, 67.4 bilion. Ini 2 kali ganda lagi banyak daripada tahun 2008 dulu. 2 kali ganda lebih banyak. Kos subsidi bahan api, tuan-tuan, kos subsidi bahan api sebenarnya 2014 pun jumlahnya hanya 1/3, 1/3 lebih kurang daripada apa yang dibelanjakan tahun lepas, 67.4 bilion. Kemudian kos subsidi bahan api. Bahan api ni kena faham, kos subsidi ni ada banyak. Bahan api saja, petrol, diesel, LPG ni gas bermasak. Jumlah dia untuk tahun lepas saja kita subsidi, tuan-tuan, 50.8 bilion. Ni untuk tahun lepas. Kalau ketika kita tarik balik subsidi tu tahun 2014, pada ketika itu jumlah yang kita perlu subsidi kalau kita tak tarik hanya 22.34 bilion. Maknanya lebih 1 kali ganda, tuan-tuan, berbanding dengan apa yang kerajaan belanjakan untuk tahun lepas. Kos subsidi untuk elektrik saja, tuan-tuan, 9.8 bilion tahun lepas kita subsidi. So kalau campur dua ni, 50.8 campur dengan 9.8, lebih kurang dalam 60.6 bilion hanya untuk subsidi RON95, diesel, LPG dan juga elektrik. Ini fakta-fakta yang tuan-tuan kena faham. Okey.
Berapa harga RON 95 sekarang? Dulu, saudara, mungkin ramai terkejut kita subsidi 68 sen 1 liter, yang menyebabkan Datuk Seri Najib tarik balik subsidi ni. Sebab banyak pergi kepada orang kaya, orang yang duduk di Singapura menikmati subsidi kita, masuk je ke sempadan Johor, mereka isi minyak penuh-penuh sampai goncang kereta. Orang di Thailand masuk je sempadan Kelantan, Kedah, Perlis, mereka isi minyak sepenuhnya, mereka juga menikmati subsidi. Subsidi ni tuan-tuan, duit pembayar cukai, duit tuan-tuan. Duit tuan-tuan, dulu tuan-tuan yang bayar cukai tapi dinikmati oleh orang Singapura, orang Thailand, di Sabah Sarawak, habis benda ni diseruduk pergi ke Filipina. Ini ramai tak tahu. Berapa harga RON 95 hari ni? RM2.05 tuan-tuan. RM2.05 ni saya nak beritahu, nombor 2 terendah di Asia. Siapa nombor 1 terendah di Asia? Brunei. Kau nak lawan Brunei memang tak boleh lah. Negara dia orang berapa orangnya kan? Dan dia absolute monarki. Kita mengamalkan sistem demokrasi, kita buat pembangunan dan sebagainya. Memanglah Brunei juga membuat pembangunan, tapi yalah, jauh bezalah berbanding dengan komitmen yang diperlukan untuk di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak yang besar ni. Okey. Jumlah subsidi yang ditanggung oleh kerajaan untuk RON 95 sekarang ni tuan-tuan, kalau dulu zaman Datuk Seri Najib kita buat keputusan tarik balik, ialah 68 sen 1 liter. Hari ini Datuk Seri Anwar memberi subsidi sebanyak RM1.50. Setiap liter. Kereta aku boleh masuk 80 liter tau. 2.0. 2.0. Cuba kau kali kan. Kali kan. RM1.50 kali dengan 80 liter. Berapa? Aku memang selalu isi minyak sampai kuning habis kan. Berapa? RM84. Maknanya setiap kali saya isi minyak tuan-tuan, saya menikmati RM84 subsidi kerajaan. Tapi kalau orang tu bawa kapcai, berapa subsidi dia dapat? RM1.50 kali dengan berapa liter? 3 liter. RM4.50. RM4.50. Kalau Myvi ke Kancil kata berapa liter? 21 liter. Kali 20 lah. Berapa? RM60. Mana pula? Lebih kurang RM30 saja. RM30 je subsidi. The B40 dapat RM4.50 naik motor. Kalau ada kereta yang mungkin dia orang pakai hujung minggu bawa anak berjalan dan sebagainya, kalau kecemasan, kalau nak bawa hantar anak ke hospital, baru dia orang pakai, dia orang dapat pun RM30 setiap kali isi minyak tangki penuh. Kereta 2000cc, kita aku dia tangki besar sikit lah kan. Kalau macam Camry berapa? Camry 70 liter. 70 liter. Lebih kurang juga lah. 70 liter kali dengan RM1.50. Berapa? So ini realiti beban yang terpaksa kerajaan tanggung. Habis yang datang bawa Jaguar, yang datang bawa R-Class, lagi besar kereta dia, lagi banyaklah kerajaan kena subsidi. This should be stopped. Kita dah stop. Tak tahulah bila masa boleh jadi sampai macam ni parahnya. Itu sebab suka tak suka. Ini belum lagi cerita diesel tuan-tuan. Ramai tak perasan. Orang ingat diesel ni lagi murah. Sebenarnya diesel lagi mahal. Diesel hari ni dijual dengan harga RM2.15 saja. Diesel RM2.15. Tetapi berapa harga diesel yang sebenar? RM3.87. RM3.87. Lebih kurang RM1.72. Setiap liter RON 95 kerajaan kena subsidi RM1.50. Setiap liter diesel kerajaan kena subsidi RM1.72.
72 sen. Itu sebabnya saudara, kerajaan tak ada pilihan. Kerajaan kena berhenti daripada memberikan subsidi secara pukal. Maknanya orang miskin ke, orang kaya ke, semuanya menikmati 1 liter RON95 RM1.50. Kalau dia orang isi minyak diesel, dia orang menikmati RM1.72 setiap liter. Tetapi orang miskin, kereta dia kecil, motor dia kecil, petrol consumption dia rendah. Orang kaya, petrol consumption dia tinggi. Kalau top 20 tak mampu nak isi minyak, kereta dia 3.5 atau ada yang 5,000 cc, ada yang 6,000 cc. Mungkin yang 6,000 cc dah tak boleh pakai RON95. Kenderaan yang selepas 2011 ni kebanyakannya. Tetapi banyak kereta-kereta mewah yang lama-lama ni masih diguna pakai. So benda ni kena diambil kira oleh kerajaan. Kita kena hentikan subsidi untuk golongan yang terkaya. Inilah yang PMX maksudkan. Kita kena fokus bagi subsidi kepada yang betul-betul memerlukan. Itu sebabnya apa yang kerajaan hari ini perlu buat ialah dia kena bagi bantuan secara direct kepada the B40, dan kali ini nampaknya suka tak suka kena bagi juga kepada the M40. Kerana M40 pun gaji RM5,000, RM6,000, RM7,000. It's not enough kalau duduk dekat Kuala Lumpur sementara menunggu Wabi Rafizi come up with dia punya formula untuk kaedah baru kategori pendapatan boleh guna bersih ni ini. Okay, ada beberapa benda-benda lain yang saya rasa kita kena maklumkan juga. Ada juga kata orang tu, bantuan-bantuan yang kita berikan yang orang tak perasan itu sebenarnya ada subsidi yang menyebabkan. Kalau ikut tadi baru 60.6 bilion RON95 diesel, LPG dan juga elektrik. Tapi ada juga subsidi macam subsidi untuk beras, minyak masak, gula, ini yang pergi sampai ke 80 bilion ringgit. Sama juga beras kita pun antara termurah, dan ini juga yang diseludup pergi ke Thailand, pergi ke Sabah Sarawak, masuk pergi ke Filipina, geng-geng Singapura pun sama. Minyak masak kita pun kerana murah sangat pun diseludup juga. Jadi kita kena pindahkan daripada subsidi ni diberikan secara pukal pada semua orang dapat sama, termasuk yang yang betul-betul kaya dan juga yang bukan warga negara Malaysia. Kita kena fokus betul-betul jaga rakyat kita yang betul-betul memerlukan. Itu yang saya rasakan apa yang PM fikirkan dalam kepala dia. Sudah pastilah, sudah pasti orang akan kata, bukankah dulu PM berjanji bahawa nak turunkan harga minyak. Kena faham PM berjanji itu tahun 2008. Dan bila dia berjanji atas tiket PKR. Hari ini kerajaan yang dibentuk bukan kerajaan PKR. Kerajaan yang dibentuk bersama dengan Barisan Nasional yang polisi kita tak setuju beri subsidi secara pukal. Jadi PM pun dia menghormati juga kedudukan rakan-rakan dalam komponen kerajaan perpaduan ini. Kita ada sebab kita ada pengalaman. Kita ada pengalaman bahawa subsidi RON95 diesel ini lebih menguntungkan si kaya daripada orang yang betul-betul memerlukan. Jadi benda ni perlu dibetulkan. Dan apatah lagi ketika PM berjanji itu, ketika itu harga minyak baru RM2 lebih. Arab Saudi punya minyak pada ketika itu lebih murah daripada kita. 50 sen je harga minyak Arab Saudi, 50 sen. Harga minyak kita RM60 itu RM7 lebih. RM2 lebih. RM2 lebih pada ketika itu.
Dan hari ini, untuk makluman yang tak tahu, harga minyak Saudi ni pengeluaran minyak dia 17,5 kali ganda lebih banyak daripada Malaysia. Mereka ialah net exporter. Maknanya mereka ekspor minyak lebih daripada mereka import minyak. Malaysia ni, walaupun kita negara pengeluar minyak, kita ni net importer. Kita import minyak lebih daripada kita ekspor minyak. Ada orang tanya, kita ni negara pengeluar minyak. Betul. Itu belum lagi cerita. Kita punya minyak ni minyak kualiti tinggi. Minyak untuk private jet, untuk kapal terbang dan sebagainya. Bukan macam yang minyak yang kita import. Kita import sekarang ni daripada Russia, daripada negara-negara ni. So memang kita import lebih banyak daripada kita ekspor. Benda ni lah kita nak kena betulkan. Brunei yang murah kita. Okey, kita buka pada sesi soal jawab. Malam ni sudah pasti rancak. Soalan-soalan mesti banyak. Mana tadi nombor ni? Sesiapa yang nak bertanyakan soalan boleh ajukan soalan kepada saya di talian 019 481 9495 019 481 9495. Yang mana memekik terlelung. Ada banyak geng-geng Perikatan Nasional ni memekak dekat TikTok saya. Saya cabar mereka ni masuk dalam live saya, kita berdebat. Kita berdebat, kita berhujah. Tapi kena berdebat betul lah berhujah betul lah. Kalau setakat nak maki-maki, boleh join Atan Likas ke, Papa Gomo ke, Cikgu Bat ke kan. Ini geng maki-maki. Tapi kalau nak berdebat, kalau tuan-tuan merasakan teori ekonomi tuan-tuan lebih baik, okey, kita boleh berdebat, insya-Allah. Okey, silakan. Memandangkan tadi Tok sebut berkenaan dengan hutang negara mencecah lebih kurang 1.5 trilion dan belanjawan 2024 ni bakal dibentangkan di Parlimen dalam masa terdekat ni. Tok rasakan bakal ada perubahan besar ke berkenaan dengan subsidi pukal dan sebagainya? Pertama saya nak beritahu, okey, dia ada pro dan kontra. Okey. Dia ada pro dan kontra. Apa juga pengumuman yang bakal dibuat oleh kerajaan, memang boleh saya anggap sebagai suicide mission. Suicide mission. Kerana apa saya kata ianya satu suicide mission? Dia itulah TikTok Malaysia ni bodoh. Susah aku nak cakap. Baru pun kalau tutup. Dia tak faham ke apa benda kita cakap. Semua main ban. Tapi Geng Perikatan Nasional cakap macam mana pun dia tak ban. So apa ni, kenapa saya kata suicide mission? Sebabnya contohnya, hari ni orang isi minyak tangki penuh RM2.05. Okey. Kalau orang pakai Camry tadi isi minyak tangki penuh berapa? RM150. Betul? RM150. Cuba kau kalikan. RM3.55 kali dengan berapa liter? 70 liter. 248. Kalau hari ni kalau hari ni kerajaan membuat keputusan tarik balik subsidi minyak, apa akan berlaku? Daripada isi minyak RON 95 ni full tank RM150, tiba-tiba kerajaan kena bayar RM248. Berapa ringgit ekstra? RM98 ekstra. Itulah yang saya cakap. Ini suicide mission. Tak popular. Memang tak popular. Tetapi sebuah kerajaan tidak boleh diperintah dengan menggunakan kaedah populis. Datuk Seri Najib mengambil pendekatan yang dia tahu risiko dia. Kita laksanakan GST umpamanya.
GST at least kita akan dapat ekstra berbanding dengan SST 2014. Kutipan SST hanya sekitar 18 bilion. 2017 kutipan GST ialah sekitar 44.3 bilion. Itu pun berbeza dekat 26 bilion. So setiap tahun extra income kita 30 bilion. Lagi kenapa macam ni? Bergerak. Bukan, dia jadi gelap. Oh, bateri tak ada. Cuba tengok. So, bila apa ni ada GST ni, kita dapat extra income dalam 30 bilion. So, benda ni memang tak popular. Tetapi negara perlu laksanakan. Kalau negara tak laksanakan, negara tidak akan ada fixed income yang boleh menampung. We need to diversify our source of income. Kita perlu mempelbagaikan sumber pendapatan kita. Dan makin hari saiz kek ekonomi kita makin besar, maka perbezaan itu akan menjadi lebih ketara. Pendapatan yang dapat kita tambah melalui GST ni akan lebih besar. Dan GST ni, orang yang belanja lebih, orang kaya, mereka tidak ada pilihan, mereka kena bayar lebih. Orang yang belanja kurang, mereka akan bayar kurang. Tetapi barang-barang yang contohnya, barang-barang yang kata orang tu macam barang-barang keperluan asas, beras, gula, sayur, barang-barang pertanian, peternakan dan sebagainya. Barang-barang ni tidak ada GST. Ada yang dikategorikan sebagai zero rated, ada GST tapi kadarnya kosong, tak ada GST. Yang mana keperluan-keperluan sampingan, keperluan asas tambahan, contohnya pendidikan, pendidikan, kesihatan, ini pun keperluan asas juga, tetapi ianya tax exempted. Maknanya dikecualikan daripada GST. So, benda ni tak popular. Datuk Seri Najib memang tahu benda ni tak popular. Tetapi negara perlu laksana. Dia laksana juga. Dan dia tahu bahawa dengan melaksanakan GST tu, contohnya Howard di Australia kalah dalam pilihan raya. Tapi dia buat juga sebab dia yakin benda tu betul. So ini memang suicide mission lah. So kalau misalnya Datuk Seri Anwar mengambil pendekatan, dia fikir soal negara dulu, dia sebenarnya mengambil risiko yang boleh dikategorikan dalam kategori bunuh diri. So kerajaan mesti betul-betul bijaksana. Macam mana dia boleh spread. Dia tak boleh buat secara mendadak. Tak boleh terus daripada RM2.05 terus pergi ke RM3.55. Tak boleh. Tapi ada risiko ni juga. Kalau tanya dengan saya, you got to do it now. Supaya kita dapat normalisasikan balik macam sebelum ni. Tetapi kalau kita buat, kita gradual lah. Macam contohnya lah Iran dia buat gradually 6 kali. Ada risiko dia. Risikonya apa? Daripada kau kena maki sekali, kau kena maki 6 kali setiap tahun. Setiap kali tahun minyak naik. Itu sebabnya lah, saya tak faham lah macam mana kita dah cantik dah buat tahun 2014. Dah cantik buat lah. Kita dah apungkan minyak mengikut harga pasaran. Tak ada lagi subsidi. Siapa lah buat kerja pergi patah balik ni? Saya tak perasan zaman mana. Mungkin zaman Mahathir. So benda ni risiko. Dan ketiga benda yang perlu kita faham, nasib Datuk Seri Najib baik sebab dia memilih masa yang sesuai. Bila Datuk Seri Najib tarik subsidi RON95 dan disit? Bila ketika Amerika menghasilkan shale oil, so pengeluaran minyak Amerika meningkat 2,5 kali ganda. Bila pengeluaran minyak Amerika meningkat 2,5 kali ganda, maka ada penawaran berlebihan di pasaran.
Dan puak-puak negara OIC ni punya bingai pada ketika itu, kan? Yang tak cerdiknya dia orang nak bunuh Shell Oil Amerika. Sebab kalau gunakan proses gerudi minyak bawah tanah macam biasa ni, dia punya kos pengeluarannya dalam 30 US dollar. Tetapi penghasilan Shell Oil Amerika ni, dia ekstrak minyak daripada batu warna hitam yang dipanggil shale ni, kos pengeluaran dia lebih mahal, RM50. So Pak Arab ni, negara OIC, bila Amerika menghasilkan minyak 2,5 kali ganda lebih banyak daripada sebelumnya, mereka pun lambatkan lagi minyak. Sepatutnya mereka cut pengeluaran supaya tidak ada lebihan minyak di pasaran dan harga tu dapat dikawal. Tapi pemikiran Pak Arab negara OIC ni, dia lambatkan minyak supaya minyak jatuh bawah 50 US dollar dengan harapan shale oil Amerika ni mati. Last kali mereka yang mati. Kenapa saya kata mereka mati? Daripada sebuah negara yang hebat 2004 sampai 2014 ni Saudi ni, dia bagi bantuan pada negara-negara Islam, termasuklah kita Malaysia pun dapat juga bantuan daripada Saudi ni, 115 bilion US dollar bantuan dia bagi. Tapi lepas harga minyak jatuh ni, saya masih ingat lagi 2015 mereka pinjam dengan World Bank sebanyak 10 bilion US dollar saja. Macam orang biasa pergi sembahyang Jumaat, dia letak kat tabung masjid RM115. Minggu depan dia datang, dia pinjam RM10 dengan Pak Imam. Macam tu keadaan Saudi pada ketika itu. So nasib Datuk Najib cantik, baik, dia pilih waktu yang sesuai untuk tarik subsidi RON95 diesel yang 68 sen tu untuk setiap tu. Kerana lepas dia tarik tu, dia apungkan harga minyak menjunam. Selepas tu dia dekat RM1.30 tu dekat setahun lebih, RM1.30. So rakyat tidak terasa. Tapi kalau tarik subsidi minyak sekarang, memang rakyat akan terasa. Jadi benda ni kena buat dengan cara yang betul-betul teliti. Dan kena pastikan diesel ini untuk penggunaan kata orang tu transportation, menghantar. Sebab kau kena tahu perangai syarikat pengangkutan okey lagi lah. Syarikat pengangkutan ni okey lagi. Tapi perangai kedai mamak, restoran-restoran contohnya, bila dia orang hantar barang, kalau kos pengangkutan naik, dia bukan hantar 1 tin Milo ataupun satu tin susu. Dia hantar banyak. So kalau kos pengantaran meningkat, kos tu dipecahkan, mungkin 1 teh tarik tu kos dia meningkat setakat 0. Mungkin 2 sen atau 3 sen. Tapi dia orang takkan naik 2 sen 3 sen, dia orang akan naik 20 sen. Sebab alasan dia ada. Alasan dia minyak naik. Tapi kalau minyak turun, kau pernah tengok tak kat Malaysia ni, minyak turun. Tak kira lah zaman kita tak kira ni zaman BN ke PN ke PH ke, bila minyak turun, harga barang takkan turun. Harga barang akan naik je. Dia takkan turun. Dekat Malaysia ni pernah berlaku harga minyak turun satu keadaan. Bila bapak lockdown satu negara, dan seluruh dunia pun banyak yang biol macam Tan Sri Muhyiddin Yassin, mereka pun lockdown satu dunia. Bila semua orang tak keluar, supaya Muhyiddin datang balik dan dia lockdown satu negara. Tapi realiti dia kita kena betulkan benda ni. Saya nampak sekarang ni kerajaan kena fikirkan macam mana cara dia, daripada kita berikan subsidi sampai 80 bilion, tapi sebahagian besarnya dinikmati oleh orang-orang kaya. Kita lebih baik, pertama sekali kita bagi subsidi pukal, tak kira lah nak bagi dalam bentuk BRIM ke BSH ke, sekarang ni panggil apa? STR. Sumbangan tunai rahmah. STR ke? Naikkan STR ni, make sure bukan hanya the B40 dapat, top 20 pun dapat, supaya mereka tak terasa.
Setiap kali isi minyak ni tiba-tiba ni. So you got to make sure benda ni betul-betul sampai. Mungkin daripada 80 bilion tu kita tak boleh jimatkan terus semua sekali. Tak boleh. You still to kurang-kurang 40 bilion kena. Still kena agih kepada the B40 dan M40. Supaya mereka ni tak terasa. Kalau top 20 merasakan tak boleh, tak larat nak isi minyak ni, then it's about time for you to change into a smaller car. Ataupun tukar kepada electric vehicle. Ataupun pakai kenderaan macam apa yang Mat pakai tu? Ioniq 5. Hybrid yang mana pakai dynamo kan. Then kena. Dah boleh lah. Aku pun daripada 2.5 ni, Alphard ni nak Lego tukar pada 2.0. Macam mana nak kerja masa naik Mavi, kau pun pakai otak sikit. King ke tak? PO lah. Okey, Tok, soalan tu Okey, soalan Tok ada sebut. Sekarang ni banyak teknologi. Kau tengok X70 1.5. 1.5 minyak jimat. X90 pun walaupun gedabak dia 1.5. Dulu X70 pun 1.8. So you change itu, not to say small. Aku rasa X70 tak small pun. Kapasiti yang lebih. Engine dia kecil tapi more power. Carilah kereta yang 2.0 ke bawah tapi more power. Total pun baru 4 tu lebih. Kena ubahlah main setting dia. Jadi kalau katakan kita buat subsidi bersafar kan, T20 ni kalau kita kaya mereka, kira kita ni, diorang banyak menyumbang, diorang banyak bekerja menyumbang pada negara dah. Banyak kalau dapat diorang ada subsidi. Macam kan itu alasan. Tak kisahlah. Kalau mereka merasakan mereka lebih banyak menyumbang kepada negara, maka inilah masanya ketika orang tengah susah. Ambil contoh dari saya dengar satu lagi ujahan ataupun ceramah disampaikan oleh Ketua Jabatan JSJ, Jabatan Siasatan Jenayah, Datuk Suhaili. Dia beritahu gaji konstebel 1,500. B40. Itu dah B40 sangat lah tu. Kemudian gaji bersih 1,441. Jadi kau nak marah konstebel kalau dia ambil duit tepi. Macam mana? Benda ni yang sepatutnya kita kena fikirkan. Itu sebab saya setuju dengan pandangan Wabi Rafizi. Dia nak meningkatkan gaji. So this is the time. Dikala kita subsidi terlalu banyak untuk the top 20 ni, then you potong subsidi pukar, sebahagian bagi dalam bentuk bantuan tunai kepada M40 dan top 20. Mungkin dalam masa yang sama kerajaan kena fikirkan untuk naikkan gaji orang yang betul-betul macam konstebel, anggota tentera yang gaji dia masih lagi 1,000 lebih, 2,000 ke bawah. Benda ni lebih baik daripada orang yang betul-betul dah kaya ni. Kau bagi subsidi petrol, kau nak pakai kereta besar, kau bayarlah berapa harga minyak ikut harga pasaran. Di mana datang logiknya kerajaan pula kena subsidi kemewahan mereka? Tak logik. Dan kita haraplah kita harap pembangkang ni mereka kena bertanggungjawab. Jangan bila kerajaan membetulkan sistem pengagihan kek kekayaan ekonomi negara, subsidi itu betul-betul disasarkan kepada kumpulan sasar yang betul, mereka jadikan benda ni bahan politik. Kalau mereka jadikan benda ni bahan politik, yang rosak negara. Yang rosak negara. Kita tengok bila Amerika sampaikan Biden terpaksa mengeluarkan kenyataan, kita terpaksa tutup kerajaan. Sebab bajet pun tak boleh lulus. So jangan sampai kita teruk macam tu. Terlalu banyak politiki di kalangan pembangkang.
Kita pun dulu pun teruk juga bila BN perintah ni kita nak betulkan sistem percukaian. 170 buah negara dah laksanakan GST. Kita belum. Kita betulkan, kita dapatkan satu sistem yang very efficient, GST, set policy. Orang tak boleh lari daripada cukai. Orang yang belanja lebih, belanja barang-barang kehendak, barang-barang mewah ni, mereka spend more than they contribute more to our nation. Kita hapuskan benda ni. Tak apalah, yang lepas tu lepas lah, kita tak boleh nak kata apa. But moving forward, kita kena pastikan, kita kena buat benda yang betul untuk negara. Tapi risiko dia ada. Kau ceritalah macam mana, kau explain lah macam mana, rakyat takkan boleh terima. Itu sebab saya mengatakan bahawa it is a suicide mission untuk membetulkan ataupun untuk melaksanakan apa yang dipanggil sebagai rasionalisasi subsidi. Sebab harga minyak zaman Dato' Najib mudah untuk orang terima. Kita tarik subsidi itu sebab ketika itu harga minyak sedang menurun. Hari ini dia sudah naik. Ekonomi dah semakin rancak. Orang semua makin banyak kereta. Minyak naik lagi ni. Minyak, kos minyak dunia pun sekarang dah dekat $90. Nasib baik tak naik macam dulu 110 apa semua. Sebelum kita tarik subsidi tu, sebelum wujudnya shale oil Amerika ni, 110. Setung. Okey. Okey dok. Kita faham kalau dengan menarik subsidi dan sebagainya ni bakal ada kenaikan harga barang dan sebagainya kan dok. Ya. Tetapi sebagai rakyat macam saya ni, kita tak nak tahu ni dok. Kita tak nak tahu benda ni. Betul lah, itu yang saya cakap. Kita tak nak tahu. Tapi dan Rakyat takkan boleh terima alasan apa pun. tapi impak dia sangat besar dekat kerajaan perpaduan sekarang ni dari segi politik kan. Ya. So pandangan tu sebenarnya. Dari segi politik, you have to do it now. You cannot wait until 2-3 years from now. Membangkangkan bahasa. You got to deal with it now. Kalau nak laksana, betul lah, sebenarnya sekarang ni masa tak sesuai untuk laksana GST. Tapi kalau kita tidak ada source of income lain, you kena fikir tak tahun depan bila you nak laksanakan balik GST. So suka tak suka, you kena buat once and for all, buat balik. Sama juga subsidi minyak. Kalau you tak sanggup nak buat keputusan besar untuk tarik balik subsidi RON95 diesel untuk golongan yang kaya-kaya ni dan bagi dalam bentuk subsidi besar-besar, apa yang kerajaan perlu buat? Kerajaan kena fikir macam mana nak cari 80 bilion tambahan. Contohnya apa yang boleh buat? Kita ada refondasi. REE. Bukan hanya ada di Kedah. Banyak tempat ada. Dekat tempat Samsul Anwar Nasara di Lenggung pun ada. Maka kalau kita perlu teroka hasil bumi REE ni untuk memastikan, tapi itulah kebanyakannya akan pergi ke poket kantung kerajaan negeri. Betul tak? So kerajaan kena fikirkan macam mana solusi. Contohnya macam REE ni, kan? Sekarang ni ianya kata orang tu satu aktiviti haram, mencuri. Tak ada undang-undang. So kena fasten the process. Kena buat cepat. Kena cari jalan. Ataupun kita perhebatkan kita punya industri pelancongan apa semua. It's not easy tau. 80 bilion satu jumlah yang sangat besar. Tetapi kalau tak boleh dapat 80 bilion, setidak-tidaknya kita dapat separuh. Kena fikirkan macam mana kita boleh dapat separuh. Dan kalau nak dapat separuh, GST lah terbaik. So sebenarnya Dato' Sri Anwar tidak banyak option. Saya cakap terus terang, kalau hari esok diumumkan kita tarik balik semua subsidi RON95, malapetaka. Sebab
Perikatan Nasional tidak perlu lagi berkempen untuk menjatuhkan kerajaan. Rakyat akan jatuhkan kita. Kan? Kalau kita tak nak mengambil keputusan untuk menghapuskan subsidi pukar dan tukar pada subsidi bersasar, kita kena cari source of income lain. Contohnya melaksanakan semula GST. Mungkin 3% dulu ke. Baik tak payah buat. Kena beritahu ni, kalau nak buat GST 3%, tak payah buat. Don't waste your bloody time. Don't be stupid like Mukris Mahathir. That was the idea of Mukris Mahathir. Kita nak buat GST ni ada. Kita ada sebab kenapa kita mulakan dengan 6%. Peringkat awal kita nak buat 4%. Kenapa kita buat 6%? Sebab kita nak make sure golongan yang kita kaji dulu income yang RM2,000 ke bawah. Dato' Sri Najib punya arahan pada ketika itu, pastikan golongan yang betul-betul susah ni tidak terasa dengan pelaksanaan GST. Itu pun ada benda-benda kita tak boleh avoid. So kita kaji orang yang berpendapatan RM2,000 ke bawah. 60% daripada 60 to 70% income dia orang pergi untuk barang keperluan asas. Beras, gula, minyak masak, sayur, daging semua. So yang ini kita letak dalam kategori zero rated. GST kita tak sama macam Singapura. Singapura daripada tak ada tax, mereka start dengan ada tax. So dia boleh kenakan 3%. Tetapi Malaysia, kita ada cukai perkhidmatan. Kita ada cukai jualan. So cukai jualan kita 10%, 5 to 10%. Cukai perkhidmatan kita 6%. So nak cover untuk bagi zero rated untuk barang-barang keperluan asas tadi, dan bagi tax exemption untuk barang-barang kesihatan, education dan sebagainya. That's why daripada 4% kita naikkan kepada 6%. So kalau engkau charge mula dengan 3%, engkau hanya selesai mengatasi masalah kita ada sistem percukaian yang efisien, yang set policy saja. Tetapi dia tidak akan membantu untuk menambah pendapatan negara. Tak boleh. Mesti 6%. Orang tak faham, dia buat idea bodoh macam Mukris Mahathir. Lebih baik jangan buat. Sebab kau akan dimaki oleh rakyat, dan kau takkan tambah pendapatan negara kalau kau buat dengan 3%. So don't waste your bloody time. Okay. Okey Tok. Memandangkan kita sekarang ni cakap berkenaan dengan subsidi minyak dan subsidi bahan api lah, senang cerita kan. Kenapa? Kau tengok ya Facebook. Kau Facebook. Okey. Kenapa orang kata kenapa subsidi bahan api ni perlu dikurangkan? Kenapa? Apa soalan kau ni? Kau tak dengar explanation tadi? Tak. Maksud saya, kan kita berkenaan dengan subsidi bahan api. Kenapa dipilih subsidi bahan api tu untuk dikurangkan? Kenapa tidak subsidi yang lain dan sebagainya? Subsidi bahan api yang paling besar, dia 90%. 90% subsidi kita ni ialah pada RON95, diesel, LPG dan elektrik. Elektrik alhamdulillah kita dah rasionalisasikan. Kita masih subsidi, termasuk orang kaya pun masih menikmati. Cuma 1% daripada yang teramat kaya yang terkesan dengan penarikan subsidi elektrik. 99% not affected. Sedangkan the top 20 is 20%. Kan? Tapi hanya 1%, 19% not affected. The top 20, 19% tak affected. Itu pun di atas kebijaksanaan dia orang lah. Kalau dia orang kaya tapi aircon rumah, contoh rumah aku ada banyak juga aircon. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aircon. Tapi dalam satu masa pakai satu. So kita takkan kena bayar ikut yang 1% tu. So yang orang kaya pun kena pakai otak lah.
Jangan kau on kan ke semua 6. Tapi kalau dalam satu rumah tu lebih daripada satu keluarga. Contohnya macam aku katalah, aku dengan anak aku dengan bini semua duduk satu bilik. So buka satu aircon. Kan? Kalau misalnya ada anak yang dah besar, Yang baru datang kan? 2 bilik kena buka. Maka kos tu akan bertambah. Tapi kalau 3 bilik buka, 4 bilik buka, kan? Kau akan bayar, kau akan jatuh dalam kategori the 1%. Sebab penggunaan elektrik tu melebihi berapa? 700 kilo, tak silap, 700 kilowatt sebulan. So dia punya kadar dia berbeza. So dia bergantung kepada kebijaksanaan. Sama juga premis-premis perniagaan. Memang dia orang bayar secara komersial. Tetapi kalaulah manager tu dia jaga duit toke dia sama macam dia jaga duit dia sendiri. Kan? Keluar pejabat sekejap, tutup semua aircon, tutup semua lampu. Kan? Balik masuk office, buka balik. Maka keadaan itu tidak akan sama, tidak akan sama. Macam orang yang sentiasa buka je, kan? Macam, yelah, aku tak bayar, bos aku bayar, mampu dia lah. Tak boleh. Kau beringat, tutup ni, ambil bayar. Okey. Soalan tu mungkin lah, let's say kalau kita kata keseluruhan subsidi bahan api tu dia cecah lebih kurang 67.4 bilion. Okey. Contohlah tu 60.6 bilion. 60.6 bilion. Contoh kalau kita katakan kita tak nak tarik subsidi untuk ROS 95, kita tarik subsidi diesel saja dulu. Ada kemungkinan besar tak benda tu akan berlaku? Jadi impak dia lebih rendah. Tak, itu sebabnya mungkin boleh buat secara gradually. Tapi kalau nak tarik diesel pun kena juga ambil kira untuk kenderaan-kenderaan yang mengangkut barang-barang keperluan asas. Sebenarnya it's not easy. Jadi kalau katalah kita tarik semua subsidi, tak ada subsidi, kita apungkan minyak mengikut harga pasaran macam dulu Dato' Najib buat, kan? Mungkinlah dia boleh bagi dekat fleet card tu, subsidi setiap bulan kepada syarikat-syarikat ni dengan syarat mereka tidak menaikkan kos pengangkutan, tak transfer extra kos itu kepada peruncing, kepada pemborong. Mestilah kerajaan kena ada buat arrangement. Kerja tu makin rumit. Tak senang ambil contohlah dulu. Kita pernah juga memikirkan apa yang macam mana cara kita nak bagi subsidi itu secara bersasar untuk RON 95 dan diesel. Ada yang mencadangkan kita gunakan biometric system. Pertama kau kena fikir, kau nak buat biometric system, kau kena ada mesin biometrik di setiap tangki minyak. That is very expensive. Dah lah pendapatan pengusaha-pengusaha minyak ni tak berapa sangat pun sebenarnya. Kena tahu tak, jual minyak ni untung tak banyak. Yang untung ni kedai jual barang-barang serbaguna di dalam, contohnya macam apa? Kedai mesra kan. Jual minyak tu tak banyak. Kalau dulu macam harga diapungkan lagi besar. Bila time beli mahal, tiba-tiba minggu depan harga turun. So stok yang belum habis tu terpaksa jual harga murah. Kadang-kadang rugi. Kalau misalnya stok masih banyak, harga minyak naik, yang tu untung lah. Tapi biasalah kadang-kadang pengusaha ni bila time harga minyak naik, dia orang diam je. Tapi kalau bila harga minyak turun, dia orang ngamuk. Itu kita kena faham lah. Ada dia punya apa tadi kau tanya tadi? Jadi kita tarik subsidi diesel. Okey. Bila kita tarik subsidi diesel ni, kita kena fikirkan contoh macam tadi kan, kembali pada IC. Dia kata kita agihkan melalui IC. Kos untuk biometric system satu. Yang keduanya, rakyat Malaysia ni jaga IC tak sama. Macam aku dah tak pakai wallet.
IC tu sentiasa ada. Dulu aku letak baik-baik IC tu dalam sampul. Tapi sampul tu cepat dunia. Ada setengah orang sampul pun dia tak pakai. Dia punya IC dah macam bungkus nasi lemak. Cuba bayangkan kalau dia pergi slot in dia punya biometric system untuk mendapatkan dia harga bersubsidi. Disebabkan dia punya chip tu tak boleh dibaca. Sepatutnya isi minyak Camry RM150, betul tak? Tapi disebabkan chip dia tak boleh baca, dia kena bayar RM248. Agak-agak kau terbakar tak sisi minyak. Terus kalau guna cap jari lebih murah sikit. Ini boleh tahan bingai juga soalan bodoh. Apa kau ni? Aku tengah cerita tentang biometric system. Pakai kad. Ni cap jari. Dia cap jari tu kan, dia nak kena masukkan IC dia tu baru boleh baca dia punya biometrik. Tak maksudnya Ha. tak payah pakai IC. Sama Dia juga. terus cap jari Okey. yang di dalam sistem. Kalau misalnya apa ni, internet line offline, macam mana? Kita dah kaji benda ni semua sebelum kita buat. That's why akhirnya kita ambil keputusan, kita tarik subsidi minyak sepenuhnya dan kita pulangkan balik kepada rakyat dalam bentuk BRIM dulu. So sekarang ni kena fikirkan ke arah itu. Dan kena ingat tau, kalau kita bagi subsidi, akan ada satu perniagaan. Kalau kita bagi subsidi dalam bentuk siapa yang ada IC ni, ni satu lagi benda yang mungkin berlaku. Orang yang betul-betul miskin ni, dia akan sewakan dia punya IC ni kepada orang kaya. Dia dapat extra income. Ada juga. Itu pun mungkin berlaku. So, setiap kali kau bawa IC orang yang B40, isi minyak, kau boleh menikmati minyak dengan harga lebih murah. So, benda-benda macam ni semua dulu kita dah kaji dah. Okey? Secara peribadi tu, Ha, pelaksanaan ni Tok setuju atau tak? pelaksanaan dia. Saya apa jadi pun saya tetap berpendirian kita perlu lakukan apa yang terbaik untuk negara walaupun ianya tidak popular. Tapi kena beranilah ambil risiko macam yang Datuk Seri Najib ambil. Akhirnya hilang kerajaan. Hilang kerajaan. Hilang kerajaan. So nak buat benda yang betul atau buat benda yang popular. So kerajaan kena decide. You want to do the right thing or you want to be loved by the public, but at the end of the day is the downfall of the nation, the country. Kau pilih lah. Jika takut akan risiko, Kalau takut dengan risiko, jangan bicara tentang perjuangan. okey Dok, itu saja Dok. Betul tak? Ini ada Itu je? kawan yang bertanya ni Dok. Ha. Dalam tu betul ke diesel shortage by tomorrow kat Selangor? Mohon pencerahan. Mana info dia dapat tadi? Aku dah banyak kali cuba nak jual diesel ni, tak laku-laku lagi aku punya diesel. So, I don't know. Okay? Okey, sejam, itu saja. Okay. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mintalah tolong share live kita ini supaya ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan pencerahan kepada mereka-mereka yang tidak bersama kita pada malam ini. Terima kasih. Bila informatif macam ni orang tak mau tengok.